Baik, selain daripada usaha negara untuk mendapatkan vaksin, kita juga ingin melihat kepada usaha untuk kita mengekang penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Dan yang terbaru, kita dapat menyaksikan ada 4 daerah di Sabah, iaitu di Kunak, Lahad Datu, Tawau dan juga Semporna dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran ataupun PKPD Temko sehingga 12 Oktober ini. Dan ini dilakukan berikutan peningkatan kes secara mendadak, iaitu ada lebih 1,000 kes yang dilaporkan. Dan langkah ini juga diambil selepas kerajaan juga mewajibkan individu ataupun mereka yang pulang dari Sabah bermula 27 September untuk dikenakan home surveillance order ataupun kuarantin di rumah. Tapi ini proses-proses yang mungkin ada ruang penambahbaikannya. Dan untuk kita bercakap mengenai proses pengurusan dan juga saringan di PKPD di Sabah ini dan juga bagaimana untuk tidak memastikan bahawa jangkitan itu tidak merebak hingga ke Semenanjung dengan lebih banyak lagi. Bersama di talian menerusi Skype kita kini adalah Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibak Awang Mahmud, pakar epidemiologi Universiti Melaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali melihat kepada usaha kita yang dilakukan sekarang ini, bagaimana boleh kita memperbaiki proses saringan terutamanya di pintu masuk di sempadan negara? Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Pertama, saya sebenarnya tak apa-apa gemar dengan Home Surveillance Order ni atau HSO sebab ini adalah pilihan kedua terbaik, bukan pilihan yang terbaik. Pilihan terbaik adalah kuarantin di pusat kuarantin seperti yang kita lakukan untuk warga Malaysia yang kembali daripada luar negara. Ini disebabkan pernah daripada pengalaman lepas seperti kluster Sibergangga misalnya, di mana home surveillance order ni tidak dipatuhi dan orang yang dijangkiti keluar dan menjangkiti orang lain pula. Jadi kalau nak buat juga HSO ni supaya ia lebih berkesan, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan supaya saringan ni lebih efisien lagi, lebih efektif. Pertama, apabila pesawat itu tiba daripada Sabah misalnya, sebab HSO ni untuk orang yang kembali daripada Sabah ke Semenanjung, ke Sarawak dan sebagainya, maka penumpang tersebut sepatutnya dibawa terus daripada pesawat, tak payah masuk ke terminal sebab mereka tidak perlu urusan immigration. Terus dibawa ke pusat yang tertentu, misalnya di AKEP, di Nilai dan sebagainya, di mana saringan boleh dilakukan. Jadi ini akan mengurangkan kesesakan misalnya di lapangan terbang dan staf tersebut tidak payah nak proses dalam keadaan yang sempit dan sebagainya. Kedua, ujian tu boleh dilakukan, saya rasa kadang-kadang buat dua calitan, dua swab. Satu swab kita buat RTK antigen, itu keputusan di mana boleh didapati dalam masa setengah jam. Kedua, swab itu boleh dihantar untuk tujuan RT-PCR. Jadi kalau RTK antigen itu menunjukkan positif, maka perjalanan kembali ke rumah tidak boleh dibenarkan langsung. Jadi kita tak payah tunggu ujian RT-PCR itu yang kembali. Kalau RTK antigen itu negatif, kita boleh benarkan kembali, tetapi kembali itu dengan cara yang tak aturlah, tidak ada kontak dengan orang dan sebagainya. Dan pastikan mereka fahami bahawa mereka terpaksa kuarantin dalam bilik di rumah, bukan bercampur dengan ahli keluarga yang lain dan tidak boleh pergi ke tempat kerja. Jadi ini mendatangkan kesukaran, berbagai kesukaran. Sebab itulah saya rasa pilihan untuk HSO ini bukanlah pilihan yang terbaik. Sebab itu saya masih lagi mengatakan bahawa kalau nak buat yang terbaik, kena kuarantin di pusat kuarantin. Dan sebab kita tidak pasti sama ada semua orang akan mematuhi HSO ini, seperti yang telah kita lihat daripada pengalaman yang lepas. Ya, dan ini juga yang berlaku apabila kita ujian catatan ataupun saringan kali pertama negatif, kemudian yang kedua positif. Dan itu penting untuk kita fahami kerana tempoh inkubasi virus COVID-19 itu adalah 14 hari. Sebab itu ianya mereka juga perlu menjalani kuarantin ataupun isolasi selama 14 hari. Tetapi Dr. dalam masa yang sama, Prof, melihat kepada konteks Sabah ini, perjalanan keluar masuk Sabah ke Semenanjung ini cukup
ramai orang keluar masuk Sabah, bukan saja sebelum pada 27 September beberapa hari lepas, tapi juga sebelum itu. Jadi bolehkah kita melihat kepada kemungkinan untuk mewajibkan ataupun mereka yang kembali dari Sabah walaupun sebelum 27 hari bulan, iaitu tempoh yang diwajibkan menjalani saringan di pintu masuk negara seperti di KLIA itu, mereka juga harus untuk membuat saringan secara kendiri? Ya, saya rasa mereka patut sebab sudah ada beberapa kes, kurang-kurangnya 10 atau lebih daripada 10 kes yang berasal daripada Sabah sebelum 27 September. Jadi ini bermaksud mereka telah dijangkiti sebelum itu. Jadi mereka yang didapati dijangkiti ini ada mereka yang bergejala, tetapi ada yang kemungkinan mereka yang tidak bergejala. Jadi sebelum 27 September, sekurang-kurangnya mungkin 10 hari sebelum itu. Jadi kalau kita lihat tarikh 10 hari sebelum 27 September, mungkin 17 September sekurang-kurangnya ataupun 16 September. Jadi sesiapa yang kembali ke Semenanjung ataupun ke Sarawak daripada tarikh 16 ataupun 17 September sehingga 26 September itu sebenarnya sepatutnya menjalani saringan RT-PCR juga. So memastikan mereka tidak menjadi sumber jangkitan untuk COVID-19. Sebab sudah ada kes. Jadi bukan tidak ada kes. Sudah ada, saya kira, lebih dari 10 kes yang berasal daripada Sabah. Jadi ini bermaksud ada yang lain tu berkemungkinan menjangkiti orang lain juga. Jadi, dan kalau ada seorang tu jadi super spreader, saya rasa ini yang membimbangkan kita. Sebab kita tidak maulah yang super spreader ni. Apabila kita melihat kes daripada Sabah ni dah sampai 100 lebih, kita tak mau timbul kluster yang lain pula sampai 100 lebih kes dan sebagainya, dan menyukarkan proses untuk mengawal ataupun membendung wabak COVID-19 ni. Prof, bercakap mengenai proses mengawal atau membendung ini, kita tahu teknologi penyelesaian berasaskan teknologi merupakan salah satu caranya, dan sebab itu juga kerajaan mewujudkan aplikasi MySejahtera yang dibangunkan untuk menguruskan pandemik COVID-19 ini. Dan salah satu fungsi dalam aplikasi MySejahtera itu adalah apabila kita check in di sesuatu lokasi itu, dia akan menunjukkan lokasi hotspot ataupun hotspot tracker di mana di kawasan itu berlakunya jangkitan. Tetapi ini juga menimbulkan beberapa persoalan mengenai keberkesanannya. Jadi bagaimana aplikasi seperti MySejahtera ini boleh dipertingkatkan kecekapannya bagi memastikan bahawa masyarakat lebih cakna tentang lokasi yang mungkin sudah menjadi lokasi ataupun zon merah, dan juga melihat kepada kadar kebolehjangkitan di suatu kawasan? Ya. Saya sedar bahawa terdapat beberapa rubutan tentang hotspot tracker yang dikatakan tidak berfungsi. Mungkin tidak ada kurang kefahaman tentang hotspot tracker ni. Sebab data ini diisi oleh CPRC daripada KKM, dan data ini berdasarkan alamat pemastautin. Mastautin. Jadi maksud dia, kalau seseorang itu melawat kompleks penjagaan misalnya, data tersebut sebenarnya bukan data yang dimasukkan dalam hotspot tracker. Yang hotspot tracker adalah alamat rumah beliau, alamat apartmen dan sebagainya. Jadi ia tidak nampak sebagai sesuatu dalam hotspot tracker. Jadi kalau kita nak masukkan alamat ataupun kedai yang telah dilawati seseorang dijangkiti itu, timbul satu persoalan lain, iaitu Akta 709, Akta PDPA. Adakah kita boleh menggunakan data ini untuk dimasukkan supaya orang lain boleh tahu tentang kewujudan ataupun pernah dilawati, tempat itu pernah dilawati dan sebagainya. Jadi ini adalah satu soalan yang saya rasa memang agak rumit juga. Jadi adakah ia perlu atau tidak perlu? Tapi kalau sekiranya lah kedai ataupun tempat dilawati itu, misalnya kedai gunting rambut ataupun kedai membeli shopping, misalnya kedai menjual barang-barang dan sebagainya, mengamalkan SOP sanitasi yang baik, ini tidak menjadi masalah yang terlalu besar.
Sebabkan virus ni kalau paling lama pun mungkin 2-3 hari lah boleh hidup atas permukaan yang tertentu. Jadi kalau mereka mengamalkan proses sanitasi, jadi tak menjadi terlalu merisaukan. Ya. Cuma jadi kerisauan orang tentang hotspot tracker, adakah ia berfungsi, tidak berfungsi. Dan kita perlu pertimbangkan Akta 709 juga sama ada ia menyalahi akta tersebut. Ya. Data ni. Ya. Tapi yang pastinya adalah pematuhan terhadap SOP ataupun prosedur operasi standard itu yang merupakan senjata utama dalam kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibak Awang Mahmud, pakar epidemiologi Universiti Melaya yang tidak jemu-jemu memberikan nasihat dan juga pandangan seperti individu seperti Prof ini penting dalam usaha kita untuk terus menambah baik prosedur sedia ada dalam memastikan bahawa perang melawan COVID-19 ini dapat kita menangi jua akhirnya. Terima kasih Prof.